Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mendengarkan lagu tu tadi begitu syahdu terasa. Lagu ibu ni kan. Ibu pun pernah juga nyanyi lagu ibu ni masa zaman sekolah-sekolah dulu. Dan penyanyinya kita akan jemput sekejap lagi untuk bersama dengan kita untuk sembang santai berisi, iaitu mengenai kasih anak kepada ibunya. Jadi pertamanya ibu nak meraihkan anda semua yang ada di sini. Terima kasih kerana anda di sini. Sila perkenalkan diri dan sila share kepada seramai mungkin, sebab kita bercakap mengenai kasih ibu atau kasih mak kepada anak. Tapi hari ini kita nak bercakap mengenai kasih anak kepada ibu dan juga of course kepada ayah. Sebab lagu itu tadi adalah mengenai ibu kan, tapi insyaAllah samalah juga kepada ayah. So Syasha Syahidan is here, Delimawati is here. Waalaikumsalam dan selamat petang. Dan ibu minta sayang share lagi. Mari kita lagi ramai-ramai ya. Kita akan membawa ke sini rindu, memang rindu. Memanglah ibu ni pun kan ada ke buat cerita ni, tapi insyaAllah semoga kita sama-sama mak kat kampung boleh cerita, boleh tahu kat mak supaya mak pun boleh tengok ya. Kita raya kali ni raya yang sangat special di mana kita tak boleh balik kampung. Jadi kita kena kreatif menggunakan apa sahaja cara untuk dapat berhubung, insyaAllah. Alhamdulillah ya. Okey, Badariah also here. Kita jemput lagi kawan-kawan kita, semoga lagi ramai dapat bersama dengan kita hari ini. Sayang ibu semua, petang-petang ni, ini hari yang berapa hari lagi saja kan raya dan nak raya ni. Dan ibu akan bersama dengan penyanyi lagu itu tadi. Penyanyi lagu itu tadi, lagu telah dicipta oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, dan yang menyanyikan tadi saya dengarkan betapa begitu dia menjiwai lagu tersebut. Kerana apa? Kerana inilah dia. Bila ibu jumpa pertama kali ibu jumpa beliau adalah semasa kami sama-sama sebagai panel di Mingguan Wanita, dan beliau bersama dengan ibu beliau. Dan bila dia bawa, ibu tengok macam mana dia melayan ibunya, macam air mata ibu tu ada je di hujung mata ni melihat seorang anak yang begitu kasih kepada ibunya. Bagaimana dia melayan dengan penuh hormat, penuh kasih sayang. Dan itu sebab hari ini ibu bawa ya, kerana perspektif kasih seorang anak kepada ibunya ni jarang dibawa ke tengah. Jadi kita nak bersama-sama dengan beliau. Jadi sayang ibu semua, jemput share supaya lagi ramai yang akan bersama dengan kita petang ini. Lagi ramai yang akan dapat peluang untuk bertanya, mengenali hati beliau juga. Untuk kita sama-sama beliau tidak asing lagi dan telah terkenal bukan saja di media sosial, tapi beliau sangat terkenal dalam bidang nyanyian dan juga nyanyian beliau. Dan tadi seperti yang kita tengok tadi, Alhamdulillah. Jadi ibu tak nak buang masa sebab banyak sangat yang ibu nak share ni. Ibu sihat Nita, sihat sayang. Malam kurang sihat. Jadi itu hari ini sebab ibu rasa macam tak boleh lama ibu tak live, tak boleh lama ibu tak bawa bersama ilmu-ilmu yang boleh kita sama-sama mendapat manfaat. Jadi mari kita bawa hari ini bersama dengan ibu. Ibu rasa sangat honoured lah, sangat-sangat honoured. Sebab apa? Beliau sudi untuk bersama dengan kita petang ni. Beliau sangat sibuk dengan recording dan sebagainya, tapi bila jemput, she said that she is honoured to be to grace my life. Alhamdulillah. So mari kita sama-sama share lagi dengan kawan-kawan, jemput lagi kawan-kawan petang ini. Kita nak bersama dengan Mimi Fly. Yes, Mimi Fly. Assalamualaikum.
Alhamdulillah. Terima kasih Mimi sayang Alhamdulillah. kerana Sebab sudi. pula ni cerita pasal kali pertama kita jumpa tu kan. Ya, memang ibu rasa Abang. macam ya Allah tengok baiknya dia tolak wheelchair mak dia dengan penuh kasih sayang, you know, and your song dan you sing tu tadi ibu boleh rasa betapa a lot of not just sayang ni merangkumi semua kan, but at the same time it is respect pada your mother tu, and that is what we are going to talk about over here. So jemput kawan-kawan semua, kita share lagi ramai sebab bukan senang nak dapat Mimi, nak grace my life ni. Dia dah sangat sibuk. Mimi buat apa sekarang ni Mimi? Saya cerita sikit projek-projek Mimi sekarang ni. Oh, Mimi sekarang very busy Ibu. Alhamdulillah. Mimi sekarang tengah in the process of making an album. Tahun ni insyaAllah Mimi dah halfway done. So I'm very excited. Every day Mimi dapat good news or update terbaru. Okay. Mimi rasa macam bila kita buat something yang kita really passionate about ni kan, kita boleh rasa how baby step tu pun matter, you know? So bila baby step tu kita kejar sebab dia tak datang dalam satu benda yang besar bila kita buat, kita create kan. So bila baby step tu yang buat Mimi excited. So Mimi rasa I've never felt this good in my life. This is one of the best time for me to create. And then also Mimi tengah diet. Itulah. Tu nak tanya juga tu. Kena simpan sikit yang tu cerita nanti. Siapa nak tahu Mimi punya diet, main jemput lagi ramai kawan. Ramai ni yang jemput kawan. Ibu ucapkan ribuan terima kasih pada yang share ni dan ibu doakan rezeki melimpah ruah ni. Mereka yang share ni semoga rezeki melimpah ruah ya. InsyaAllah. Jadi Mimi, ibu sebenarnya just nak tanya soalan ni lah. Rasanya macam mungkin ni bagi Mimi benda ni macam kenapa soalan ni? Mungkin tanya macam tu. Tapi bagi ibu kan, ibu tengok tu kan, macam mana you're so devoted to your mother? What's inside of you that, you know, you are not like macam, bukan macam kita buat tu kerana takut ke apa tak, but you are like, you kataan your mother tu macam you sangat hargai. That's what I saw lah on when kita bersama masa dalam Mingguan Wanita punya show hari tu. So cerita sikit Mimi, what makes you respect so highly of your mother? Yelah, nangis macam je, tapi kan nangis pun tak apa. Dah nangis dah sebenarnya. I'm very emotional. Mimi jenis I'm highly sensitive. Macam ni lah, high ten. Yes. Maybe sebab tu Mimi jadi artis kan. Mimi sangat sensitif. Mimi rasa tak ramai yang tahu pasal kisah hidup Mimi. Tapi yang betul-betul tahu is my mom, Ibu. So, Mimi nampak dia raised me well. She raised me well. The reason that Mimi devoted to her because dia memang dah raise kami daripada dulu lagi. She needs our attention. Dia akan suruh kita wake up and look at her every time. Yes, like macam dia very sebab dia datang dalam keadaan yang tak sempurna, datang dunia ni tak sempurna, tapi dia make everything useful. Dia make everything happen, Ibu. Mama Mimi memang special, Ibu. Dia tak berhenti, Bu. So she's one of my icon lah kan. Macam the one that that's the word lah, icon. Yes. Yeah. That's the word. Dia ajar Mimi kita tak payah nak jadi sempurna nak dapat apa-apa yang kita nak dalam dunia ni. Kita boleh jadi just us and we can still achieve our dreams. We can still make it happen because I'm watching her. So Mimi rasa benda tu natural to me. And mama Mimi macam dulu, masa Mimi kecil, Ibu, Mimi tak rasa macam ni, Ibu. Mimi selalu compare life Mimi dengan, asal mak dia boleh buat macam ni. Mama tak boleh buat macam ni untuk Mimi. Mimi selalu perform kat sekolah, mama jarang tengok. You know, macam susah tu dia nak datang tengok.
memang susah untuk dia kan, and dia busy, you know, she's very busy woman kan. Tapi bila Mimi dah besar, and then no matter what happen bu, bila Mimi frustrated ke with the world, Mimi macam or give up on myself, there she comes. This is when she's gonna come and macam wake me up. Mimi tak boleh nak complain bila duduk dengan dia. So bila kita tak complain banyak ibu, kita punya life ni sebenarnya better ibu bila kita tak complain banyak pasal life. Bila kita lebih bersyukur dalam life ni, lebih hidup ni lebih senang. Dulu and you see that she's doing that, right? Yeah, she's doing just that. Kita betul-betul Mimi rasa kalau dulu Mimi ingat lagi Mimi jenis yang macam mana dulu. Betul Mimi pun bila kita jenis macam tu, kita pun surround lah dengan orang-orang macam tu yang kuat komplain, yang kuat ada je nak bercerita kan, sebab kita tak correct diri kita. Sampai kita correct diri kita dan surrounding kita semua tukar. And then baru kita boleh sampai this level of understanding kan. Yang Mimi memang bersyukur I found it. Alhamdulillah. I found it with my mom. Alhamdulillah. Itulah yang ibu tengok dan itulah juga yang ibu dengar dalam lagu tu tadi. With full of high respect towards your mother. Then oh my God. Dia memang power. Mama memang power ibu. Alhamdulillah. Dia sangat power ibu. Ibu jumpa mama you hari tu dan ibu tengok mungkin yang ada di sini mungkin tertanya sedikit lah, mungkin ada yang dah tahu Mama Mimi macam mana, ada yang belum tahu. Setakat yang Mimi boleh share, boleh cerita apakah yang bukanlah maksudnya what is the limitation yang Mama Mimi ada tapi tidak menjadi limitation. Orang kata dia menjadi satu special. Yes. Dia menjadi keistimewaan. Faham? Okay. Yes. Mama Mimi ni dia dilahirkan bukan paralyzed. Dia kaki dia ada. Cuma kaki dia boleh rasa kaki dia. Maksudnya kalau kita tampar kaki dia, dia rasa. Cumanya kaki dia tak tumbuh. Dia tak develop muscle macam kita. Okay? Kan? Okay. Daripada awal. Daripada lahir ibu. Daripada lahir. Tapi umur Mama 7 tahun, dia dah belajar menjahit. So, dia buat baju dia sendiri. Wow. Umur dia 7 tahun. Mama 7 dah tahun. Menjahit. Okay. Dia pergi sekolah, naik basikal. And then dia the first kali yang dekat Universiti Malaya, masuk universiti. And first kali masa universiti tu, masa tu UM tu tak ada hospitality lagi untuk orang OKU. Tapi dia, so she's tough. She's memang dia strong driven lah. Dia very driven. Like you are strong driven. I guess it passed down to me kan. Yeah. Satu kekurangan Mama macam misalnya bagi Mimi lah yang macam kurang sikit daripada orang lain. Mama tak boleh sampai tempat-tempat tinggi. So kalau macam kita punya rumah tu, most of the things semua mesti dekat level bawah yang dia boleh capai. Dan dia masak sendiri lah. Dia masak sendiri. Dia memang sangat terror masak. Sangat terror masak. Dia boleh buat kenduri untuk orang. Dia seorang. Dia boleh buat kenduri. Dia seorang masak boleh buat kenduri untuk orang. Dia boleh buat kenduri ibu. Dia boleh, kita orang kalau macam misalnya ada majlis ke kan, macam doa ke, kita nak buat tahlil ke apa. Dia boleh masak ibu. Seorang dia. Dia memang very strong macam tu. Lepas tu Mama Mimi dia penulis kan. So bila kita cerita pasal penulis, maksudnya dia tu adalah seorang artis. Dia ada seni. Dan orang seni ni semua sensitif. Kan? Tapi sensitif dia tu yang buat Mimi rasa Mama Mimi ni dia tak malu jadi diri dia. Okay. Dia tak pernah tone down for anyone. Dia tetap dia macam tu lah. Bila dia cakap very strong sebab Mama Mimi boss dia. Dia pengarah pengesan siaran dekat RTM bertahun-tahun. Okay. Sekarang dia dah bersara lah. Tapi dia memang dia masih menulis lagi Mimi? Masih. Sekarang dia seangkatan dengan my brother. Aziz M. Ya? Dia seangkatan dengan my brother S.A. Taqiyuddin. Yang buat santan belada tu. Oh wow. Yeah, small world, yes.
Itu kira zaman Aziz M. Osman, Yusof Haslam Yes, kan? yes. Around that, yes. Tapi Nur my Halim. brother tu dia penulis sambilan dan dia bekerja di semasa itulah banyak tempat kan, but dia memang dia ada menang award juga. Dia punya yang dia terkenalnya is Santan Belada lah, the original Santan Belada. S.A. Taqiyuddin. Wow. So your mother do know does know him, sorry. Ibu borak mama. Ada dia itu. cakap dia kenal. Dia kenal. Juga dia kena salam. Ada aku nak kena layan juga ni kita punya ramai ni yang bertanya pasal Mimi ni. Nita kata album baru Mimi kebanyakan lagu-lagu rancak ke balada. Dia tanya. Album baru Mimi nanti balada ke rancak? Teringin nak dengar Mimi nyanyi lagu ballad. Mimi rasa album ni dia betul-betul Mimi betul-betul design album ni untuk betul-betul sampaikan apa yang Mimi rasa Mimi nak sampaikan. Ada lagu slow, ada lagu rancak, tapi most of all semua orang tahu Mimi, the purpose Mimi dekat dunia ni untuk menyembarkan positivity, untuk spread the awareness that kita semua boleh kita boleh bangun balik. Kalau kita jatuh, kita bangun balik. So Mimi jenis yang nak sampaikan that kind of message. So album tu penuh dengan lagu cinta dan lagu kasih sayang, and also lagu untuk semangat. Patutlah, I am so drawn to you Mimi. So apa kata sayang ibu yang dekat page 3, sila bagi banyak love pada Mimi. Bagi nampak banyak love. Kita tak nampak Mimi tapi kalau buka kat page boleh nampak. So Badariah kata, Sayu tengok Mimi sayang mak sampai nangis. Mak you di mana Mimi? Kirim salam kat kirimkan salam. She's lucky to have you as a daughter. Wow. Thank you so much Badariah. Yes, thank you. Thank you. Mama Mimi baru je datang semalam. Oh, Mimi tak duduk sekali dengan Mama? Tak, Mimi duduk dengan adik Mimi. Mama Mimi duduk seorang. Dekat semuanya. She likes to be alone pun. Mama Mimi datang semalam. Surprise Mimi. Sebab dia nak buat kuih. Dia cakap barang tak ada. Dan sekarang dengan MCO dia susah nak masuk. Kawasan-kawasan dia nak masuk. So Mimi teman dia jap. Beli, borong apa dia nak beli. Lepas tu dia balik. Alhamdulillah. InsyaAllah Jumaat ni Mimi akan pergi. Untuk celebrate prepare raya. Ya, prepare raya dengan Mama. Sebab dalam daerah yang sama kan, insyaAllah. Yes, daerah yang sama. Okey, ada yang tanya. Ibu macam mana? Ibu macam mana? Ibu raya macam mana? Raya di rumah. Di rumah dengan family semua. Dua orang anak ibu dengan ibu. So yang lain tu sebab ada beranak kecil kan, jadi we make a decision. Most probably pun ibu akan melawat anak ibu yang dekat Damansara Damai. Okay. Tapi ibu tengok keadaan macam mana, sebab memang boleh, tapi ibu, because I am still wanting to make sure that it's okay for my cucu, sebab mereka kan, so kita kena jaga. Adamku Hawaku, dia bertanya, what's your secret untuk masih jaga perasaan mak you walaupun ada masa you terlalu busy with your career? Bagus soalan ni. Bagus Adam. Good. Thank you. Yes. Kalau tanya Mimi, it's a process. Kita mula-mula nak sampai understanding tu maybe susah. Maybe ada certain time Mimi rasa Mama merajuk dengan Mimi. Ada certain time tu Mimi rasa dia sebab dia tak, Mama Mimi akan cakap straight away kalau dia tak puas hati atau apa. Kita memang kena, Mama Mimi memang demand kita tengok dia and jaga dia mula-mula. Sekarang ni baru dah natural kan. Tapi bagi Mimi adik-beradik, Mimi ada abang seorang, Mimi ada adik seorang, Mimi anak tengah. Kami tiga-tiga orang ni memang rapat. Sebab kami ada satu mak yang kena jaga kan. Mama kita ni dia very delicate, very fragile, yang kita kena jaga dia. So Mimi, adik-beradik Mimi 3 orang ni memang rapat. So kita orang ni macam selalu dalam sesama kita tu akan make sure siapa antara yang pergi teman Mama atau kita nak buat aktiviti apa. Kita mesti ada aktiviti yang Mama masak ke apa ke. Kita dah plan, kita dah jarang jumpa. Apa dia?
Mama suka buat apa bila bersama dengan anak-anak? Mama suka masak. Mama suka main Candy Crush. Mama dia dia just nak ada orang situ kan. Okay. Especially macam kami Rio, macam abang Mimi dia tempat lawak. Mimi ni kuat gelak, kuat nyanyi, kuat menari kan, kuat macam jadi clown. Laut lah. Lepas tu adik Mimi ni dia pula macam dia OCD, dia kuat bersih, dia ada je dia nak cuci. That's interesting. So kami very interesting. Masing-masing ada karakter masing-masing. Kadang-kadang mama tu dia nak kita lepak dengan dia sebab dia nak ingat kita macam mana. Mimi rasa kan semua anak-anak kena macam tu lah. Yes. Kena cari jalan. Kalau macam kena cari jalan. Kadang-kadang kan kita bila orang terasa, mak kita terasa ke apa. Lepas tu kita pun nak terasa balik. Wah. Ibu baru nak tanya ni, macam mana Mimi deal kalau misalnya ada terkecil hati dengan mama ke, macam mana, how do you actually pujuk diri you? Mimi selalu minta maaf lah. Lepas tu kan Mimi rasa Mimi kena maafkan diri Mimi juga. Kadang-kadang apa yang kita nak buat tu, kadang-kadang bila mak kita terasa bukan kita niat. Tak ada siapa yang berniat untuk menyakitkan hati mak dia. Tak ada siapa. Itu Mimi tahu. Tapi kadang-kadang kita punya career, kerja. Lepas tu kita kena buat keputusan masa tu juga. And masa tu jugalah kita kena fikir betul-betul kita nak buat apa. Kadang-kadang terlepas, kadang-kadang tak dapat jumpa mama kan, macam tu kan. Tak dapat macam nak bagi dia apa dia nak. Tapi selalunya macam Mimi rasa dengan understanding, bukan understanding tu buat-buat, understanding kat sini yang mak kita tu just nak kita spend time dengan dia. Family kan, family comes first. Betul, apa yang dia nak tu betul. Cuma kita ni kadang-kadang sebab duniawi, kita kejar itu, terkejar ini. Tapi selalunya bagi Mimi, kalau mama Mimi dah start panggil, itu maksudnya satu petanda Tuhan bagi Mimi petanda untuk Mimi rehat juga. Sebab kadang-kadang kita boleh keep working. Kita boleh keep working guys, tapi kita punya keep working tu dia bukannya sustainable. Dia kena ada break, ada rest. Selalunya mama punya bila dia call tu Mimi tahu, yelah ni Mimi kena rehat. Dia punya internal clock ya. Yes, sebab mak kita yang ada doa mak yang power. Dia punya kata hati yang kuat. Dia punya intuition yang power. Kan? Jadi kalau dia rasa dia nak call, maksudnya petanda lah tu bagi Mimi macam semalam kan. Mimi tengah Mimi. that's how I take it. That mean to say kan, as you said that you want to spread positivity. Memang betul lah tu. Instead of rasa terbeban, but you feel it's time for me to rest. It's time for me to rejuvenate, get myself, regroup, right? Mimi, boleh tak ibu nak take a little bit of time forget about it. To actually acknowledge orang-orang yang ada kat sini yang ibu nak sebut sebab dia orang sangat-sangat menghargai Mimi ni. Syasha Syahidan, Dalimawati, Badaria, Nita. Hello. Mimi nampak. Ya? Kita baca sikit lah. Kita baca sikit mereka punya ni, ada yang Tengku Syahriza, Bambang, ini tak kerti nak sebut dah ibu ni, Bambang Setianto. Okay. Wow. Ada yang bertanya soalan, Adamku tadi. And then Intan Sandra dan Fatin Azira Siti Rohana. Fatin bertanya soalan, dia kata macam mana cara Mimi pujuk mak Mimi kalau berselisih pendapat. Ada tips tak? Saya tak reti pujuk mak saya, bergaduh kadang tak cakap seminggu. Jadi Mimi kenalah bercerita ni, kena tolong. Mimi rasa ini macam biasalah, kita takkan boleh dapat benda ni overnight, especially kalau kita dah tengah go through apa orang panggil ni challenges, bad vibe. Okay. Dan nak correct bad vibe tu, kita kena learn how to communicate. Memang kena learn how to communicate. Bercakap tu sebenarnya doa. And bagi Mimi, kalau betul niat kita murni, kita cakap tu mesti sampai. Mimi selalu akan ada heart to talk dengan mama. Macam kadang-kadang Mimi bukan macam ni, cuma mama tak faham. Mimi dekat sana ni. Mimi akan explain macam Mimi luahkan apa Mimi rasa ni. Mama pun akan luahkan juga apa dia rasa. Lepas tu baru kita rasa, bila kita selalu buat macam tu guys, kita akan tahu yang ke mana arah conversation ni. Tak ada arah.
kita bergaduh, kita marah. Sebenarnya tak ada arah. Itu hanyalah emosi. Emosi tu yang Nak kita boleh melepaskan kontrol saja. sebenarnya. Yes, yes. I like So yang you say setakat, emosi boleh control tu. yeah, kita boleh kontrol sebab kita punya otak yang kontrol apa saja yang kita rasa ni kan. And kita okay, and it's okay to be angry, it's okay untuk rasa resentment atau rasa macam guilty atau shame, tapi jangan react on it kan. Kita jangan react, kita just biar je dia rasa dekat sini. Inilah kuasa sebenar, true power, silence kan. Macam jangan rasa terasa bila dia nak siapa-siapa nak cakap dengan kita. Mimi belajar tu dengan mama. Sebab mama Mimi dia memang cakap tu lepas. Itu ibu nak recap sikit sebab I like it when you say that kita rasa all this, kita rasa marah, kita rasa resentment, but we hold it there ataupun we allow it to let go. Tapi kita tak react in a manner. Yes. Especially, okay, Mimi ni belajar sains kan. Mimi sebelum Mimi jadi artis ni, Mimi belajar diploma sains. So pharmaceutical, anatomy, Mimi belajar. Kita punya, bila kita rasa emotion ni, ada macam 7 unpleasant feelings ni. Bila kita rasa, the first sign yang kita rasa is in our body. Bila kita marah, kita bergegar apa semua. And believe it or not, kalau kita selalu go through this, benda ni cuma last dalam 1.5 minit, 2 minit je. Betul? Bila kita marah tu, dalam 1.5 minit, 2 minit je. Kita punya mulut ni yang nak bagi 10 minit seminggu. That's why you say control tu tadi, right? Kena control, ya, kena control. Bukan sebab nak jaga hati orang, tak. Tapi kita kena control supaya kita tak go crazy. Bad vibe. Bad vibe. Sebab benda tu akan sentiasa jadi loop, dia jadi macam bersambung. Lepas tu orang-orang yang kita jumpa pun macam tu. Sebab kita macam tu. Mimi percaya benda macam tu lah. Kalau macam kita nak dapatkan, okay, kita tak nak energi ni dah. Kita kena change ini dulu. Kita tak boleh nak change benda lain, kita kena change ni dulu. Maksudnya rumah kita kena bersihkan, kita kena mandi, kita kena start kita dulu kan. Jadi samalah macam kalau kita nak clearkan dengan orang, kita kena ada niat dulu, baru kita boleh bercakap dengan elok. Tapi selalunya memang Mimi pandai pujuk. Tengok pun ibu tahu. Mimi pandai pujuk dia sebab Mimi tahu dia. Mimi tahu kat mana dia punya apa namanya, bukan kita kata benda yang akan menyebabkan lembut hati dia. Betul tak Mimi? Apa yang penting untuk dia, apa yang dia nak tu Mimi tahu. Dia punya love language tu Mimi tahu. Okay, Mimi, sebenarnya kan ada yang kat sini tulis Aminah Heng ni, dia kata best sharing Mimi. Yes, ilmu komunikasi perlu dipelajari dan juga related juga dengan ilmu parenting actually. I love this because betul lah. Selalunya perspektif yang kita selalu bawa is ibu kepada anak. Tapi hari ini anak kepada ibu, kepada emak ayah kan. Jadi macam ibu bertanya ni sebab ibu pun sebagai seorang ibu kan dah anak sulung ibu dah nak masuk 38 tahun ni. Jadi boleh jadi kadang-kadang tertanya, have I been a good mother a good enough mother for my children, you know, and sometimes we look at them melalui cabaran kan terasa dalam hati. Have I actually helped them to grow strong, to overcome challenges? Kan? Sebab sebagai seorang ibu ni, Mimi, macam ibu lah, I talk about me lah. Bila tengok anak tengah melalui cabaran, the tendency nak terus tolong tu memang ada. Tapi kadang-kadang kita tak boleh terus tolong. Kita kena bagi dia kuat. Kita kena bagi dia belajar untuk handle. Tapi I allow my children, tapi kalau I know that my children facing challenge, I kata, would you like me to assist you or would you like to solve it yourself? Dia kata, okay, I want to solve it myself. Okay, if you want to solve it myself, but just know that I'm here. I'm by your side. You can just call me, you can just ask me, I will be there for you. So that is apa yang ibu ni lah, ibu practice kan. Amazing. That's amazing. Ibu mesti, anak-anak ibu mesti sayang ibu kan. Alhamdulillah dapat dengan ibu, masih lagi cium, masih lagi peluk, masih lagi baring atas ibu
walaupun lelaki, you know. Dan ibu pun sekarang ni baring cerita diorang juga. Betul tu ya, betul. So, we call each other walaupun yang dekat-dekat dan seorang tu jauh dekat Johor, we call each other every week mestilah. But that's the thing I like about what you said just now. Kita nak kena bersih dulu. Because the thing is that ibu bila kita tengok keadaan berlaku COVID-19 ni kan, ini just I know that you philosophical Mimi, walaupun apa namanya nampak Mimi menari apa semua, you are very philosophical, very deep sebenarnya. I hope that one day you create songs that is deep as well. InsyaAllah, amin. Semoga sampai. Semoga sampai ya Allah. And maybe dapat daripada your mother kebolehan menulis script of stories yang very deep. Sebab ibu, when you say that kan, kita kena bersihkan diri kita ni, and then baru boleh nak berkomunikasi. Sebab kalau kita pujuk orang tapi dalam diri kita masih lagi rasa, pujuk mak tapi rasa macam aku masih lagi betul, tak jadi macam mana. Betul. Mimi rasa kan, sorry teruskan. Bagi Mimi, whether you're right or wrong, who knows? Yes. Who knows if you are right or wrong when it comes to things kan? When it comes to macam bila kita bercanggah ada clashes of values kan. Betul kita rasa kita betul. Tapi itu to you. Itu your perspective. To your world. Kita memang duduk kat planet bumi ni. Tapi kita ada berjuta-juta dunia. Kita semua ada dunia kita sendiri. That is very deep. Kena letak lirik lagu. Kita duduk satu dunia tetapi berjuta-juta kita duduk satu kita duduk dekat bumi. Kita duduk dekat kita bumi. Memang dekat bumi. Tapi kita ada berjuta-juta dunia. Semua bergantung pada perspektif masing-masing. Jadi tak semestinya bila kita cakap kita betul, tak semestinya betul ibu. Kan? And dia tak akan membawa ke mana-mana. Dia tak membawa mana. Yang pentingnya kita kena ingat dalam dunia ni kita tak boleh duduk seorang. Kita duduk memang in a collective. Maksudnya daripada family, pergi ke kampung, pergi ke negeri, pergi ke negara. Mimi rasa kita macam orang Malaysia ni paling beruntung sekali duduk kat Malaysia. Mimi rasa kalau satu dunia tahu macam mana Malaysia berjalan sekarang, semua orang akan duduk kat Malaysia. Sebab Malaysia biasa yang paling tenang, paling aman, paling steady. Lepas tu Islamic country, kita macam very faithful. Kita ada faith kan. Kita ada rasa percaya pada Tuhan tu kuat. Yes. To a point yang teruskan. Yeah, to a point that Mimi tengok Mama Mimi ni dia powerful manifester. Dia manifest tu powerful. Dia macam Mimi tengok live dia kan. Macam memang Tuhan dah susun. Tuhan dah susun cantik je. Dia ikut je. Dia tak pernah rasa macam Mama nak buat ni, Mama nak plot ni, Mama nak plot. Tak. Tiba-tiba nanti ada orang datang bagi dia apa-apa dia nak buat. Macam dia buat. Lepas tu misalnya lah kalau dia macam tu ibu. Kita boleh tengok Mimi witness ni banyak kali. Ada time tu dia cerita dia tiba-tiba rasa dia macam nak pergi kedai ni tapi tak ada orang nak tolak dia. Tiba-tiba nanti ada abang tu lalu akan tolak dia. Tuhan tu macam dah susun hidup dia tu macam tu kan. So itu yang Mimi rasa powerfulnya kalau kita stay percaya yang Tuhan sayang kita dan jaga kita. Mama Mimi macam tu. I take that word, Tuhan sayang kita dan jaga kita. Ustaz Abid selalu sebut kita kataan tak perlu takut, tak perlu takut, tak perlu rasa jangan terlampau sibuk dengan anxiety atau depression. Betul. Ibu nak baca soalan sikit sayang. Okey, Aziatul Nurin. Tapi sebelum tu sebut Siti Rohana, kalau ibu tak sebut lagi nama dia tadi. Ziatul kata, yes, saya pernah lalui tempoh yang saya harapkan mak saya stand strong and be by my side and make me stronger. Alhamdulillah. Lepas tu kita ada soalan untuk Ibu Ros. Okey, Junaidah Burhan, soalan untuk Ibu Ros, bagaimana nak selesaikan masalah ibu yang terlalu demand masa kita? Tetapi at the same time demand minta anak beli macam-macam juga. Sebab saya kerja sebab nak penuhi keinginan dia, tapi dia nak masa sama saya juga.
saya confused apa saya nak beri sebenarnya untuk tunjuk kasih sayang saya. Kadang-kadang saya penat. Alhamdulillah. Bagus soalan ni, Junaida. Ya. Kena bagi Ya start ibu, jawab banyak-banyak. ibu, jawab ibu. Mimi pun nak dengar, Mimi pun nak dengar. Jadi tadi Mimi ada cakap love languages kan? Jadi dalam daripada ayat-ayat daripada Junaidah ni, nampak mak dia ni adalah act of service punya love language ya. Jadi untuk yang baru tahu mengenai love languages ni, ini adalah daripada the 5 love languages yang dibawa oleh Dr. Gary Chapman. Boleh Google ya. Dia yang mulakan bring it to the public untuk dia menulis buku pun. Mimi sayang ibu. Mimi sayang Mimi ada buku tu. Mimi ada buku tu. Ibu baca buku ni in 1998. 2005. Tak apa sebab Mimi muda lagi. Ibu kan dah mention. So ada 5 ya sayang ibu yang first time dengar. Rasanya lah about 2000 atau masa buku tu tengah hot lah ibu beli. Okay, first is gifts. Itu ibu. Lepas tu yang satu like next one is act of service. That's my husband. Lepas ni physical touch. That's me. Ibu dah rasa dah. Physical touch. That's why hari tu kita peluk. Tapi sekarang sebab COVID ni tak boleh peluk. Tak boleh. Mimi peluk dia sendiri. Dan ketiga adalah word of affirmation. Kata-kata semangat. Kata-kata kasih sayang. Dan kelima adalah quality time. Jadi Mak Junaidah ni sebenarnya dia tak cukup dia bahasakan dia punya tangki kasih sayang dia tu tak berapa penuh sebab dia perlukan orang buat something. Jadi buat something untuk dia. Jadi kadang-kadang dia tak nampak anak tu buat something untuk dia. Jadi dia akan dimanah benda tu. Jadi cara dia untuk atasi keadaan ini adalah contohnya sengaja je buat hantarkan hadiah ke kalau duduk jauh kan, hantar hadiah ke ataupun buatkan kalau macam sahur mak ni saya buatkan ni untuk mak, kalau duduk serumah lah saya buatkan ni untuk mak makan sahur nanti ya saya nak mak sihat. Itu saya buatkan untuk mama. Dia cakap kena sebab dia act of service. Jadi bila you buat sesuatu benda, you kena lagi nampak pada dia itu adalah kasih sayang you. Jadi bagi kan. Jadi sebab kita kena macam ceritalah kat dia. Kalau tidak dia, mama saya pergi kerja ni cari rezeki ni sebab sama sayang sangat dengan mama. Kerja banyak tapi I work because I want to make sure that you have saya boleh bawa balik sesuatu yang baik untuk mama, rezeki dan sebagainya. Sebab I love you so much because I work because I love you so much. Itu act of service tu. Jadi bila dah banyak kali cakap benda macam ni, tapi janganlah asyik ulang kan. From time to time pandailah guna dosage tu just right, just cantik, just nice saja. Jadi dia punya tangki kasih sayang tu akan penuh. Bila dia kasih sayang bila dah penuh tu dia tidak akan demand lagi. Dan lagi satu dia juga dia ni ada 2 bahasa kasih sayang yang kuat yang ibu nampak daripada ayat ni. Dia juga quality time. Jadi the first one is act of service, second one is quality time. Jadi quality time bila you bercakap dengan dia, jangan pegang phone. You duduk, you tengok muka dia. Mama punya ni Allah cantiknya kulit mama. Macam kita mata tengok dia. Walaupun it is only 5 minutes yang you dapat dengan dia tu, yang duduk sebelah dia tu, bukan you share dengan TV, bukan you share dengan phone, tetapi you tengok muka dia. You tengok tangan mama ni. That is quality time. So insyaAllah. Yeah. Selalunya ibu bagi masa pada mak untuk anak. Hari ni anak untuk mak. Seronok, betul. Betul lah ibu, betul. Alhamdulillah. Mama Mimi pun rasanya macam tu. Mama Mimi suka hadiah. Ya, dia hadiah. That's why dia suka masak. Dan act of service. And acts of service. Yes, dia suka tu. Sebab tu macam tiba-tiba call dia macam dia tahu Mimi sayang dia kan. Dia boleh je last minute datang semalam. Dia tahu Mimi ada kerja. Dia tak tahu Mimi ada kerja. Tapi Mama kat bawah ni. Mama pergi beli barang. Jom tempat Mama. Dia bagi you bagi act of service.
It's true. Sebab apa? Macam bagi Mimi, bila kita berkomunikasi atau bagi Mimi tengok orang ni dari segi energi. Energi kita, dia takkan mati. Kalau kita bagi orang energi tu boleh datang balik kita. Betul. Dia just like a loop. Yes. Yes. So kalau macam kalau kita nak mak kita bagi, bagilah dulu. Betul. Actually there is the law of reciprocal tu nama tu. The law dalam hukum alam, Allah mentadbir dunia ini dengan hukum alam. Allah boleh je nak buat macam mana, tapi sebab Allah kasih sangat dengan kita, Allah mentadbir dengan hukum alam that we can even predict. We can even send rocket to the moon because we can predict what going to happen. Like kita hari ini, kita tahu dah dalam pukul 7.20 nanti matahari akan terbenam dan kita boleh berbuka. Kita tak hari ini boleh ke matahari terbenam ke tak terbenam? Boleh ke kita berbuka? Tak ada. There's no such thing. Kecuali bila hari kiamat nanti itu berbeza. Okay? So I hope tadi Junaida dah dapat idea macam mana nak nak bagi act of service dan juga quality time tadi ya. So Fatil Azira kata lah Ibu Ros rindunya dekat mak PKP jumpa video call tak sama ni kan jumpa depan-depan betul. Ni ada dapat dengan mak. Aduh, kesian. Okey, Zato kata, Ibu Ros soalan saya, bila masa kita berjauhan, apa cara kita nak jalinkan komunikasi yang baik supaya mak kita tahu kita sayang dia? Allah, Mimi. Aduh. Ni kena nyanyi dulu lah. Satu rangkap je lagu Ibu. Bagi semua orang hari ini akan rindu Ibu dia. Kan, Mi? Nyanyi sikit. Okey. Ibu, engkaulah ratu hatiku. Bila ku berduka, engkau hiburkan selalu. Ibu, engkaulah ratu hatiku. Tempatku menyerah kasih, wahai ibu. Bagi banyak love pada Mimi. Thank you so much Mimi. Thank you. Nak menangis ibu. Allah, ibu ada orang nak. Sayang kat ibu. Tu Mimi nyanyi untuk ibu sebenarnya. Thank you so much. Itulah caranya soalan yang ditanya oleh Aziatul tadi. Ibu Ros, soalan saya bila masa kita berjauhan, apa cara kita nak jalinkan komunikasi yang baik supaya mak kita tahu kita sayang dia. Pertama, tengok bahasa kasih sayang dia. Ya, kenalkan bahasa kasih sayang. Ibu dah sebut tadi. Sama ada gifts. Jadi kalau gifts bolehlah barang-barang hantar kat dia. Kalau dia adalah act of service, cerita dengan dia apa you buat kat sini sebenarnya ingat kat dia. Yang ketiga adalah quality time. Jadi quality time ni bersembang dalam telefon. Bila WhatsApp call ke FaceTime ke, tengok mata dia. Kalau dia tahu guna WhatsApp call lah. Kalau tidak, suara kita tu lah. Kalau kita pernah nyanyilah macam Mimi tadi. Yeah. Kalau buruk pun nyanyi je. Nyanyi je. Anak dia yang paling sedap. Yang keempat, physical touch. Yang itu memang tak boleh lah. Tapi boleh cakap dengan mak. Mak rasa tak saya peluk mak. Saya rasa rindu sangat dengan mak ni. Jauh ni. PKP ni mak tak dapat. Tapi mak pegang diri mak. Rasa macam saya peluk mak. Boleh tak? Sebab saya rindu sangat dengan mak. Cakap macam tu. Boleh lah. InsyaAllah kalau ibu dengar tu memang ibu akan tak tahu dah cakap lah. Dan anak-anak ibu selalu buat macam tu. Dan yang kelima tadi apa Mimi? Kita tak sebut tadi. Kita ada quality time. Quality time ya. Word of affirmation. Kata I love you. Words of affirmation, ya. Cakap dengan mak tu, mak saya sayang mak. Orang kata orang sayang mak rindu sangat. Tak dapat jumpa sebab saya tak balik kampung. Bukan sebab saya tak sayang mak. Saya tak balik kampung sebab saya sayang mak. Sebab saya tak nak jadi bawa penyakit pada mak. Kita tak tahu, kita duduk di sini, kita ada wabak sekarang ni, saya sayang mak. Tiap-tiap hari saya doa untuk mak. Ibu dah mengalir dah ni, air mata. Hai Mimi, kita mengalir mata je kan.
Ya. Sensitif. Aminah hang It's doakan. okay. Mimi Aminah rasa hang Mimi nak doakan. cakap nak cakap kalau kita senang nangis, sensitif, bagi Mimi kita tak boleh nak rasa itu adalah satu flaw. Orang yang ada sensitive heart ni sebenarnya ada magic in your heart. Betul. You feel so much and it's okay to feel, to cry, it's okay. Alhamdulillah, bolehlah ibu nangis ni. Dia ada soalan sayang untuk kita ke, untuk ni Ibu baca sekejap. Daripada Nur Awi, ramai kita bagi petang ni. Apa tips nak communicate dengan mak yang kalau merajuk dia langsung tak bersuara bila kita cuba nak pujuk. Walhalnya isunya sebab lupa beli kuih favourite dia je, isu kecil. Dia punya ignore tu macam kita tak wujud pedihnya rasa. Ni act of service ni. Ya. Act of service. Sebab dia rasa, dia macam ni, dalam otak dia dah banyak dah. Aku hari masa kamu kecil tu, kamu minta apa pun aku buat. Tapi aku minta kuih je kot. Kenapa tak beli? Tak ingat ke mak? Kamu ingat siapa? Macam tu lah dalam hati dia. Jadi kata kita minta maaf. Dia nak maafkan ke tak tu second lah kan Mimi? Betul tak? Ya betul. Bagi Mimi pun kita kenalah learn the art of empathy. Entah masa hari tu dia marah tu entah apa jadi dekat dia yang dia tak bagi tahu. Betul. Kadang-kadang macam tu bukannya dia jenis terasa pasal memang isu kecil, tapi mungkin hari tu dia bukan isu kecil. Mungkin ada something dah happen dekat diri dia yang dia tak nak cerita dengan siapa-siapa. Kita kena ingat kita tengah go through life sorang-sorang. Kita go through apa semua sorang-sorang. Kita boleh share, kita tak boleh share. Kita nak share. Tanta, Mimi selalu imagine macam tu. Kadang-kadang Mimi tengok mama ni macam off je mood dia ni. Tengok kalau kita macam duduk lama sikit, kita dengar borak dia sikit, tengok pagi tadi ada something happen. Yes. Yang buat dia jadi petang macam cranky. Kena learn empathy macam mana mak kita belajar untuk tolerate kita punya perangai masa kita kecil. Betul. So Mimi rasa kecil je, masa remaja pun. Ya, remaja pun. Oh my god, remaja Mimi. Itu the most challenging time. Thank you sayang. Thank you. That was so deep lah Mimi. Thank you. Jadi macam Nur Auni tadi, pertama Nur Auni jangan rasa itu isu kecil. And just know that memang you tak sengaja. Macam Mimi cakap tadi lah. Dia sebenarnya dia tahu. It's not saying that it is right. I'm not saying and I'm not recommending this bila you dah tua you buat macam ni. Tapi just to understand. And then besok dia akan telefon lah. Dia minta betul. Ada cara maksud bagi Mimi bila Mimi cakap tu ada cara untuk kita rasa okay. We don't beat ourselves up because kalau macam kita rasa orang tu tengah project dia macam kita bersalah. Okay betul. And especially dia mak kita tak boleh macam kita tak boleh nak lari from that. Tapi we cannot beat ourselves up sebab kita pun macam kita kena buat kesilapan. Kita sentiasa buat silap. Kita dari buat silap tu lah. From failure, you get that success. I really believe in that. You don't get success tu macam overnight tau. Tak ada. You must go through failure after failure, mistake after mistake. You must learn sampai to a point that macam, you have to go through all that. Baru you reach this level. And it's true. Bagi Mimi betul. Mimi kena buat banyak silap. Oh my god, masa Mimi kecil dulu. Mama Mimi memang bertabah je lah. Dengan rebelliousnya because I'm very active, ibu. I also carry her fire. Mama macam dia very fiery. Dia umur dia 18 tahun. Dia asal daripada Pendang, Kedah. Umur 18 tahun dah turun pergi KL by herself untuk study kat universiti. My God. Walaupun family kata tak boleh, tak payah apa semua, dia lari pergi. Dia telefon Kementerian Pelajaran. Bagi tahu confirmkan dia nak pergi belajar dekat mana-mana tu. Dia telefon hari-hari sampai dia dapat dia pergi. Dia jahit baju dia sendiri. Masa zaman tu bukan ada phone. Masa zaman tu. Kan dia memang ada fire. So bila Mimi kat rumah dia ke?
Mana tu? Satu Rumah lagi. dia. Betul. So masa umur Mimi 18-19, dia jadi macam sama macam dia. Tapi Mimi punya own direction kan. Tapi memang Mimi rasa itulah challenging tu mesti ada normal. Cuma kita tak boleh, Mimi rasa itu yang Mimi bawa dulu. Mimi pernah tahu ada satu phase in my life, kalau korang tak tahu, Mimi dulu dah pernah berkahwin. Tapi perkahwinan Mimi bertahan 2 tahun je. Lepas tu sekarang Mimi dah 3 tahun janda. Mimi tak ada anak. Tapi Mimi realise macam masa Mimi dekat phase tu, masa arwah bapa Mimi baru meninggal, Mimi tengah grief lah kan. So Mimi tengah go through deep depression. Macam Mimi sedih sangat dengan my life. Mimi rasa macam Mimi tak boleh nak buat apa-apa happen pun. So masa Mimi dekat dalam phase tu, Mimi memang tak boleh bawa bincang lah, senang. Tak boleh bawa bincang. But from there yang Mimi belajar macam I cannot live alone. I must take my power back. It's true, take my power back. Jangan bagi orang manipulate kita, jangan bagi orang confusekan kita ke apa-apa, tapi take your power back. Tapi from that moment on, kita kena tengok siapa yang ada sebelah kita. Mak kita juga. Mimi kena tulis buku, Mimi. That story. To how to bangkit balik. Sebab ramai orang melalui kesedihan sama ada, and of course as you said, the person that's next to you, yang bila you throw your tantrum, you mengamuk, dia ada juga, dia terima juga you macam mana, dia carry you. Okay? And most of the time selalunya mak lah. Our greatest treasure is mothers. Yeah. Greatest Special treasure. untuk ibu-ibu di sini dan juga bapa-bapa. Ibu kita ni ada dalam 5 minit lagi, Mimi. Sekejap je masa berlalu. Jadi ibu nak knowledge ramai ni yang Junaidah kata, Aminah, baca Aminah yang kata thank you Mimi, and then Junaidah kata Mimi ku peminat One Nation. One Nation cyber kan, aku tak faham ibu. Mimi mesti faham apa tu? Faham. Ada Alicia Irwani, hai Mimi. Lepas tu Finas, apa prinsip Mimi bila berada dalam industri muzik yang mencabar ini? Itu satu soalan yang mungkin kita nak ni, sebab ibu tengok ada soalan panjang juga di sini. Saya pernah juga lalui lama tak kontak mak sebab takut mak dapat hidup cabaran yang tengah dihadapi. Sebab kalau call mesti menangis. Siap nak mak tak nak mak susah hati. Alhamdulillah lepas selesai jumpa mak, minta maaf dan explain kenapa kita tak hubungi mak. It is about progress. Kita teruskan usaha untuk memikat hati dengan mak. Join kelas-kelas ilmu parenting macam yang Ibu Ros banyak share setiap hari di FB. Banyak dapat input, terus belajar, perbaiki diri kita. Alhamdulillah, Aminah. Anak-anak yang semua sayang, Ibu nak ingat ya. Memang you tengoklah, you gauge lah your mother. Kalau your mother tu jenis orang you boleh cerita that you are going through challenges, ceritalah. Tapi kalau your mother tu jenis perisau lebih, minta dia doa kan. Bagi ibu lah, ibu ni bagi ibu, kalau anak ibu melalui kesakitan ke apa, cabaran ke, tak apa lampu ibu. Ibu rasa sedih kalau ibu tak tahu. Jadi ibu nasihatkan you all bagi tahu, tetapi fokus untuk ibu untuk mendoakan. Bukan untuk ibu nak buat, sebab doa daripada seorang ibu itu memudahkan kita melalui cabaran itu dengan lebih tenang dan mudah. Itu ibunya perspektif lah. Ya. So Mimi nak kena jawab soalan ni. Soalan yang mengatakan apakah, ini soalan akhir lah ya Mimi, prinsip Mimi ada dalam industri muzik yang mencabarnya. Apa prinsip Mimi? Mimi sangat, bagi Mimi first of all, Mimi boleh cakap Mimi antara orang yang paling bertuah sekali dapat buat apa yang Mimi nak buat. Macam I choose this life, Ibu. I choose this life. You choose this life. I choose this life. So
walaupun ada banyak-banyak cabaran ke apa ke, I know that I chose this life. Meaning I can do whatever I want and nobody cares sebenarnya. Mimi pula jenis, my principle is to be in balance. Be in balance in a way tu maksudnya Mimi tak macam mana, as much as I'm active, Mimi tahu my masculinity ni comes from my femininity. My femininity ni Mimi duduk diam je sebenarnya. Mimi just duduk diam, relax, tak kacau orang and just tenang. And Mimi rasa one relationship bila kita kena fix banyak relationship kita, baru kita boleh dapat relationship punya energy yang sama. So Mimi sentiasa jaga my energy. Mimi sentiasa jaga that. Mimi tak bagi orang kacau my peace. So that's my principle. In a way that your relationship with you is awesome. Oh yes. Kan? Yes. Because that's the plan. Macam mana kita boleh jaga relationship lain because we are okay with ourselves. Kita tak rasa, as you said, you choose this path, you choose to be in this career, and that is great. It's just macam bukan ibu just nak challenge. Maksudnya we have the power. We have the power to do whatever you want to do. We have it. I've seen myself mula-mula rasa powerless and then tiba-tiba sampai satu level tu macam nak give up. Tapi the moment that you tak give up, you just keep going because I've been in the industry for 12 years. Dah 12 years lah. So bila Mimi rasa nak give up tu, Mimi push lagi. Bila Mimi rasa nak give up, Mimi push lagi. And then you reach another level. And then you okay. Alhamdulillah. Thank you, sweetheart. Alhamdulillah. Ibu nak cakap tadi is that apa dah terlupa dah apa. But it was that moment bila dengar apa yang Mimi cakap tadi. This is about life. When we feel that we cannot go on, we can go on. That is the power that Allah put inside of us. Right? There's a power that Allah put inside. So ibu bacakan sikit kat tadi Lina dia kata susah kalau share masalah dengan ibu, dengan mama nanti mak risau. Tak usah share. Cuma bolehlah dengan secara ni kata mak kita nak minta doa mak supaya kita senang nak lalui kerja-kerja kita. Bolehlah secara macam tu supaya mak tu boleh berdoa secara am. Lina Yandi juga Lina Yana juga Yaya juga kata thank you Ibu Ros ajak Mimi fly today, good example to the new generation untuk sayang dan kekal berbakti pada parents. Big hand. Alhamdulillah. Sebenarnya masa sangat mencuburi kita kalau Mimi sudi untuk datang sekali lagi sembang dengan ibu. My challenge for you, Mimi. I pray that you will be able to create songs that is full of positivity, kasih sayang seorang anak kepada ibu and all yang kita discuss tadi. Kita duduk di dunia, kita duduk dekat bumi ini bersama tapi ada berjuta-juta. Kita duduk di bumi yang sama tetapi ada berjuta-juta dunia. That's why we need to remember. Dunia mak kita mungkin tak sama dengan dunia kita, mungkin tak sama dengan dunia anak kita. Tetapi bila kita ada this compassion, this feeling of we love each other, we respect. Awareness. Kita bersihkan hati kita. COVID-19 datang untuk membersihkan hati kita. Betul. So Mimi, we are looking forward to your new apa kita panggil tu? Album, yes. InsyaAllah semua orang kita support Mimi nanti insyaAllah dan pastikan dapat award untuk that album insyaAllah. Ibu tak sabar nak tunggu ni nanti. Mimi pun. Okay, saya. Terima kasih pada semua. Ibu ucapkan ribuan terima kasih. Sekali lagi last one, belanja love pada Mimi. Belanja banyak love pada Mimi. Thank you Mimi. Terima kasih Ibu. You are so well known tetapi sangat humble. Ibu so touched today. So touched by your love. Ibu.
I'm so honored to be here. It's really my pleasure. Thank you for having me. Please jangan jemu panggil me lagi if you have any interesting topic to talk about. And yes, I would definitely check your other. Okay. Okay. Okay, yes, thank you. Thank you sayang. Okay. Thank you so much everybody. Memang Yes. kita, dan selamat hari raya. InsyaAllah kita dah nak raya dah ni. Selamat Hari Raya. Minta maaf ya Mimi. Dan Maaf pada saya batin semuanya, ibu. insyaAllah maybe tomorrow kita akan bersama dengan seorang artis juga, tapi dia artis cara lain. Dia keterampilan. Menarik. Alhamdulillah hari ini ibu sihat. Alhamdulillah dapat. Pagi tadi tak sihat. Pagi tadi kena cancel yang itu. Dia petang ni alhamdulillah Allah bagi ibu sihat, dapat berjumpa, dapat bersama. Dan terima kasih pada semua yang share, semua yang jemput kawan-kawan join together. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih sangat-sangat ya Allah, Tuhanku bersyukur sangat banyak sangat ilmu mahal yang dikau beri di jemputan hari ini Mimi Fly. Nama Mimi sebenar apa ya? Syamimi Amalina binti Nur Hisham. Thank you. Amalina ni ibu ingatlah di belakang tabir ini ibunya staff bernama Amalina dan Anwar juga membantu. Jadi terima kasih. Terima kasih yang membantu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.